Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li muallimina al ahya'i minhum wal amwat. شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم آمين آمين آمين. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, malam ini kita menantikan kehadiran solat Fardhu Isya yang akan kita dirikan secara berjemaah nanti. Dengan sama-sama kita mengisi masa ini dengan majlis ilmu, dengan majlis zikir, yang mana kita akan melihat, membaca beberapa hadis Nabi SAW, secara khususnya hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya 40 hadis, Matan Arba'in An-Nawawiyah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini diteruskan dengan perbincangan hadis yang keempat dalam kitab ini, Baik. Hadis yang keempat dalam kitab ini berjudul Kejadian Manusia dan Amalan Berdasarkan yang Terakhir. Baik. Jadi hadis ini juga merupakan hadis yang menjadi dasar utama dalam agama kita untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan kita. Baik. Daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kami, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
rawahu al-Bukhari, hadis yang ke-3036, dan Imam Muslim, hadis yang ke-2643. Baik, apakah maksud hadis yang baru kita bacakan sebentar tadi? Baik, sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya dalam keadaan air mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi seketul darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutuskan kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya roh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara: menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kesudahannya, sama ada kecelakaan atau kebahagiaan. Demi Allah yang tidak ada Tuhan melainkannya, sesungguhnya antara kamu ada yang melakukan amalan ahli syurga hingga jarak antara dirinya dan syurga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, lalu dia melakukan amalan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya antara kamu ada yang melakukan amalan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dengan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan amalan ahli syurga, maka masuklah dia ke dalam syurga. Baik, hadis ini ya, kita lihat bagaimana bermulanya susunan hadis dalam kitab 40 Imam An-Nawawi. Sebelum ini dimulakan dengan hadis tentang niat, kemudian diteruskan dengan penceritaan perbahasan tentang dasar-dasar dalam agama, berbincang tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat. Kemudian diteruskan lagi tentang rukun Islam ya. Baik. Dan hadis yang seterusnya yang sekarang ni kita lihat ni membawa kita untuk melihat balik bagaimana proses penciptaan kita. Baik. Pada hari ini alhamdulillah, dengan pelbagai kemajuan teknologi yang ada, terutamanya dalam teknologi sains dan seterusnya, adanya pelbagai alat untuk kita mengkaji ya. Contohnya sekarang ini kalau kita lihat untuk pasangan ibu bapa yang ibunya sedang ada kandungan, maka mereka boleh buat scan ya, boleh tengok apakah yang ada dalam kandungan dalam dirinya. Baik. Jadi di sini diceritakan ya, daripada hadis Nabi SAW diceritakan bagaimana peringkat-peringkat kejadian manusia. Daripada awalnya dalam peringkat air mani, seterusnya darah, seterusnya apa itu? Daging ya, dan seterusnya ada peringkat yang mana malaikat datang untuk meniupkan roh. Baik. Kita lihat di sini, ini membawa kita untuk kita ingat balik asal usul kejadian kita. Dan di sini juga menjadi suatu bentuk mukjizat, menjadi suatu bentuk bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi kita ya, kalau kita patah balik 1400 tahun lebih sebelum ini, yang mana pada waktu tersebut belum ada lagi kemajuan teknologi maklumat untuk saintis buat kajian bagaimana tahap-tahap penciptaan manusia ya. Jadi pada waktu tersebut telah Nabi SAW menerima wahyu untuk disampaikan kepada kita, dan perkara ini terbukti sebagaimana yang telah dikaji oleh para saintis ya, di segi peringkat-peringkat kejadian manusia. Baik. Kemudian di sini diceritakan ya, dikhabarkan dalam hadis ini berkenaan dengan ditiupkan roh. Jadi di sini kalau ulama membahaskan perkara ini, antaranya akan dijadikan panduan untuk menentukan hukum. Apakah hukum menggugurkan kandungan sebelum sampai kepada tahap ni, tahap yang telah ditiupkan roh. Contohnya pada peringkat beberapa minggu yang awal, pada peringkat beberapa bulan yang awal sebelum ditiupkan roh. Jadi ini antara perbincangan yang lain kalau ada ulama kita merujuk kepada hadis ini yang membicarakan ya, bilakah peringkat masa yang ada ditiupkan roh. Baik, seterusnya malaikat yang ditugaskan sebentar tadi, dia juga diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara ya, bagi setiap manusia ini. Yang pertama apa dia? Menetapkan rezekinya. Itu yang pertama. Yang kedua ajalnya. Yang ketiga amalannya.
Dan yang keempat adalah kesudahannya. Jadi 4 perkara ini sangat-sangat menjadi dasar dan keperluan kita sehari-hari. Kita lihat hadis ini diceritakan, dimulakan dengan tahap-tahap penciptaan manusia, daripada mana kita datang, kemudian ditiupkan roh dan ditetapkan 4 perkara. Yang pertama rezeki, yang kedua ajal, ketiga amalannya, dan yang keempat kesudahan. Baik. Dan seterusnya dalam hadis ini dinyatakan bahawa ada dalam kalangan manusia yang memang amalannya kalau kita nak ringkaskan kata, memang sangat hampir dah dia dengan syurga. Dan namun ada ketetapan daripada Allah Ta'ala, dia adalah ahli neraka. Dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka masuknya ke dalam neraka. Dan sebaliknya ada dalam kalangan manusia yang mana kalau kita lihat amalannya, kalau diringkaskan, kita berkata memang ahli neraka lah, namun ditetapkan baginya adalah ahli syurga. Dia beramal dengan amalan ahli syurga, kemudian dia memasuki ke dalam syurga. Baik, kita akan lihat dan bincangkan hadis ini secara berperingkat-peringkat. Okey, baik. Yang pertama, sebagaimana dinyatakan di sini, ditetapkan rezeki setiap manusia. Maka di sini saya merujuk kepada apa yang telah disyarahkan oleh ulama-ulama Al-Azhar. Maka kita melihat bila kita yakin benda ini, maka insya-Allah kita akan menjalani kehidupan kita dengan penuh keyakinan bahawa rezeki ini memang Allah telah tetapkan kepada kita. Kita tak akan terlalu risau sampai kita melupakan kewujudan Tuhan, kewujudan para malaikat, kewujudan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Perkara ini telah ditetapkan awal-awal lagi rezeki kita. Baik. Dan sebelum ini telah kita bincangkan juga bahawa rezeki ini perlu dilihat dalam bentuk yang luas. Tak perlu kita lihat semata-mata rezeki itu sekadar wang ringgit dan harta-harta material semata-mata. Baik. Dan rezeki juga perlu dilihat, adakah rezeki yang diberkati ataupun rezeki yang tidak diberkati. Itu juga menjadi keprihatinan kita. Kita tak mahu kita rebut rezeki yang banyak, tetapi rezeki itu adalah rezeki yang tidak diberkati. Walaupun pendapatan bulanan yang banyak, tetapi dia tak bayar zakat, tetapi dia ada penipuan dalam urusan jual beli yang dia lakukan. Dia menipu sana sini, tidak ada keberkatan. Dan rezeki tersebut juga akan hilang dengan cara yang banyak, dan tidak memberikan ketenangan jiwa kepadanya. Baik, yang seterusnya juga ditetapkan ajalnya. Maka kita akan tidak takut kepada sesiapa pun sekalipun, walaupun ada ancaman dan sebagainya, kerana kita meyakini bahawa ajal kita ini ditetapkan. Dan ini juga menjadi rahsia yang mana kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu bilakah ajal kita. Dan kita lihat hari ini banyak berita yang kita terima, ada kenalan-kenalan kita, mungkin jiran ataupun adik keluarga ataupun rakan-rakan, yang mana mereka habis umur dalam tidur. Yang mana umur diambil, ajal diambil ketika tidur. Ahli keluarga nak kejut untuk solat subuh, kejut-kejut dah tak menyambut, dah tiada dah. Jadi sebab itulah antara pesanan ulama kita adalah sebelum kita tidur tu, bersedialah kemungkinan kita tidur itu tidur yang terakhir, tidur yang tidak bangun lagi. Sebab itulah apa yang diajarkan kepada kita, adanya doa-doa, zikir-zikir sebelum kita tidur. Mudah-mudahan kalaulah tidur itu adalah tidur yang terakhir, maka tidur kita dalam keadaan yang baik, insya-Allah. Kita telah membacakan doa, kita telah berzikir, kita telah tahlil, kita telah menyatakan la ilaha illallah dan seumpamanya. Baik, itulah tentang ajal. Maka telah ditetapkan dan kita yakin, maka kita tidak akan lagi takut kepada perkara-perkara selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya amalan yang dilakukan, dan di sini nyatakan juga pengakhiran. Perkara inilah yang menjadi suatu bentuk, kita katakan, kerisauan kita semua. Dan ulama juga menyatakan bahawa bila kita melihat perkara ini, sebenarnya mendidik diri kita untuk menjadi tawadhu, menjadi rendah diri. Sungguh pun kita melihat ada orang di luar sana yang secara zahirnya, dengan sangkaan kita yang mungkin sangkaan buruk, kita menyatakan dia ni memang teruklah, dan kita mula memandang rendah kepada dia.
kita mula memandang serong dan seumpamanya. Tetapi kita tidak tahu apakah pengakhiran dia dan apakah pengakhiran kita. Oleh sebab yang demikian, apakah yang kita dididik oleh guru-guru kita? Antaranya ialah selalu membanyakkan doa apa dia? Allahumma ya muqallibal qulub, ataupun Allahumma ya musarrifal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Doa ini apa kita ucapkan? Apa yang kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami pada agamamu. Tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik, dan mentaatimu. Dan doa yang lain yang mana kita kalau boleh jangan tinggalkan doa ini. Tiap-tiap hari kita doakan. Apa dia? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, ambillah umur kami, jadikanlah ajal kami nanti dalam keadaan yang baik, husnul khatimah, wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya? Ini kita sentiasa usaha untuk pohon daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apakah rasional daripada kita selalu doa benda ini setiap hari? Kita doa mohon kepada Allah, ya Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Dua benda ni kalau boleh, insya-Allah tiap-tiap hari kita doakan. Jadi bila kita doa benda ini setiap hari, maka telah kita pahatkan dalam fikiran kita, dalam hati kita bahawa aku ini hidup sentiasa kena usahakan dapat pengakhiran yang baik. Mafhum yang lain diberikan nasihat kepada kita. Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pada saat kita itu diberikan ilham, kita dapat ilham untuk berdoa, insya-Allah yakinlah ilham tu nak beritahu bahawa Allah akan memakbulkan doa kita. Tidak ada lintasan untuk kita berdoa, cepat-cepat bagi respon untuk kita terus berdoa. Kerana apa? InsyaAllah Allah Ta'ala akan memakbulkan doa kita tersebut. Jadi setiap hari kita ulang doa ini, maka akan terpahat dalam fikiran kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah akhir hayat kami nanti dalam keadaan yang baik, husnul khatimah, wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Maka kita akan sentiasa berusaha ke arah yang demikian. Dan insya-Allah nanti kita akan lihat ada satu hadis lagi yang akan menerangkan hal ini yang menjadi sebab kenapa kita kena berusaha untuk mencari kesudahan yang baik. Baik, dalam perbincangan nasihat yang lain juga dinyatakan bahawa manusia di akhirat nanti dia akan dibangunkan dalam keadaan bagaimana dia meninggal dunia. Nampak tak kaitan dia? Di akhirat nanti semua orang akan bangun akan diseru untuk pergi ke mahsyar. Mahsyar, padang mahsyar. Sebab mahsyar itu telah menggambarkan satu bentuk perkumpulan juga. Jadi bahasa Melayu kita sebut padang mahsyar, maka disebut dua kali lah. Kalau sekadar sebut mahsyar pun dah memadai ya. Jadi padang mahsyar. Jadi semua orang akan dibangkitkan nanti ya. Baik. Jadi manusia ini akan dibangkitkan dalam keadaan sebagaimana dia meninggal dunia. Kalau baik dia meninggal dunia, insya-Allah dia akan dibangunkan juga nanti dalam keadaan yang baik. Sebab itu kita nak kaitkan dengan hadis kita baca pada malam ini tentang pengakhiran hayat. Baik. Jadi manusia dibangkitkan di akhirat nanti dalam keadaan sebagaimana dia meninggal dunia. Sebab itu kita kena usahakan untuk dapat husnul khatimah. Usaha dan doa bergerak seiringan. Baik. Kemudian bagaimana manusia akhir hayat dia akan berlaku? Manusia akan dimatikan sebagaimana kebiasaan hidup dia. Sepanjang hidup dia 40 tahun, sepanjang hidup dia 60 tahun, apakah yang benda yang biasa dia buat? Maka itu perlu dijadikan perhatian kita. Mula hari ini fikir balik, dalam sehari ini benda apa yang saya banyak buat? Dan kita lihat dalam kalau tidak silap saya dalam kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyatakan, bagi mereka yang telah mencapai umur 40 tahun nak menuju ke 60 tahun, timbang balik amalan dia ni banyak macam mana? Banyak yang baik ke ataupun yang tak baik? Kerana apa?
melihat kepada mafhum hadis Nabi SAW, umur umat Nabi Muhammad ini lazimnya kebiasaannya antara 60 sampai 70 tahun. Dan bila dah sampai 40 tahun ini, apa maksud dia? Kita telah melebihi separuh umur kebiasaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi bila masuk umur 40 tahun, lebih-lebih lagi lah kalau dah lebih 40 tahun, maka kita kena fikir balik, benda apa yang banyak kita buat. Sebab apa? Ini kita nak jadikan usaha kita ke arah husnul khatimah. Baik. Jadi kita kaitkan balik tadi, seseorang itu akan meninggal dalam keadaan sebagaimana dia biasa hidup. Dan kalau kita nak perincikan balik daripada 10 tahunan, lihat kepada bulanan, lihat kepada mingguan, dan lihat kepada harian. Dan harian itu pula kita boleh kecilkan lagi kepada setiap jam. Apa benda yang kita selalu buat? Kan? Kita kena lihat balik dan nilaikan balik. Namun ini tidak menafikanlah bahawa kita semua kullu ibn Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun, ya. Jadi memanglah ya, kita manusia semuanya ada kelemahan, bukannya para malaikat. Maka jika ada terbuat dosa, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini apa yang kita nak jadikan keazaman kita adalah untuk kita sentiasa memenuhkan hayat kita ini dengan perkara-perkara yang baik dan menjadi panduan membawa kita ke arah akhir hayat yang baik. Okey, di sana ada lagi beberapa hadis lain yang menyebutkan, yang menceritakan bagaimana Nabi menyebut, mafhumnya menyebutkan bagaimana ada manusia yang pergi berperang, pergi berjihad, ada yang terbunuh dan sebagainya, ada yang dinyatakan sebagai syahid dan seumpamanya. Namun Allah lebih mengetahui apakah niat mereka. Ya. Dr. Zulkifli Al-Bakri ada menyebutkan, ya, antaranya dalam salah satu peristiwa perang, ada salah seorang tentera Islam itu, dia dah tak tahan dengan sakitnya, maka dia meletakkan pedang itu untuk tujuan membunuh dirinya. Dan ada juga yang berperang dengan tujuan untuk dapatkan kemasyhuran. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang perlu diberikan perhatian kepada kita. Ala kulli hal, ini membawa kepada kita satu hadis lagi, ya, yang saya akan bacakan di sini, ya. Jadi di sini ada satu persoalan daripada para sahabat, ya. Para sahabat bertanya berkenaan dengan perkara ini. Iaitu soalannya, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nad'ul amal? Ya, mereka bertanya, ya Rasulullah, adakah kami bertawakal atau menyerahkan begitu sahaja? Namun Rasulullah menjawab, qala i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Amma man kana min ahli sa'adah fayasiru li'amali ahli sa'adah. Wa amma man kana min ahli syaqawah fayasiru li'amali ahli syaqawah. Thumma qara'a fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Baik. Nabi menyebutkan, Nabi bersabda, Nabi memberikan jawapan kepada persoalan para sahabat tadi. Nabi menyatakan, berusahalah, beramallah, kerana setiap seseorang itu akan dimudahkan terhadap apa yang akan diberikan kepada dia. Baik, bagi mereka yang merupakan ahli-ahli yang akan mendapat ganjaran yang baik nanti, ahli sa'adah, maka mereka akan dimudahkan untuk melakukan amalan kebaikan. Dan mereka yang sebaliknya akan dimudahkan ke arah jalan yang sebaliknya. Maka apa yang kita boleh faham di sini bahawa memang telah dinyatakan, ya, perkara-perkara tersebut dan menjadi rahsia yang kita pun tak tahu. Namun ada panduan yang lain yang menjadi rujukan kepada kita untuk terus berusaha. Sebab itulah kita lihat pada hadis yang ini, Nabi menyatakan, beramallah kerana seseorang itu akan dimudahkan kepada apa yang dia akan dapat nanti. Maka kita berpegang kepada hadis ini. Sebab itulah kita nak usahakan setiap amalan kita ini, hari-hari ini, menjurus ke arah husnul khatimah, ke arah perkara-perkara yang memberikan husnul khatimah kepada kita. Nanti tuan-tuan dan puan sekalian, boleh, ya, nak orang kata apa,
nak lebih mengkaji kan bagaimana kisah-kisah orang-orang soleh yang mana mereka telah meninggal dunia. Kita lihat kisah-kisah orang-orang soleh, bagaimana hayat hidup mereka ini. Mereka ni banyak bersedekah, banyak menghidupkan malam, banyak berzikir dan seumpamanya. Ya. Okay, baik. Dan dalam sudut pandang yang lain juga ya, sarjana kita juga menyatakan bahawa dalam kita beramal ni pun kena pastikan niat kita ni niat yang betul. Kerana niat yang tidak betul, walaupun amalan ahli syurga, namun amalannya tidak betul niat, maka itu akan membawa kepada neraka. Maka itulah yang kita kena berikan perhatian. Baik. Itu adalah 4 perkara yang ditetapkan ya, semasa pada peringkat awal lagi ya, masa dititipkan roh kepada kita. Baik. Jadi kita lihat di sini ya, di penghujung hadis ini diceritakan tentang mereka yang telah beramal dengan amalan yang ahli syurga begitu hampir, namun akhirnya adalah sebaliknya. Maka kita sewajarnya menjadi tawadhu, tidak mudah memandang rendah kepada orang lain. Ya. Macam mana nak didik jiwa kita? Bila kita buat benda baik, kita buat benda-benda ketaatan, kena ingat balik. Itu semua pun dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Malam ini kita boleh main solat berjemaah ni, alhamdulillah. Semua boleh bergerak sendiri kan, betul tak? Tak ada yang bergerak dengan kursi roda. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita mungkin pandang rendah benda ni, namun mereka yang mengalami keuzuran tersebut, dia akan sangat-sangat menghargai. Wali'iyadu billah, bukan kita niat supaya dapat sakit, tak. Tetapi kalau benda ini berlaku pada kita, maka kita akan sangat insaf dan sangat menghargai nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ni kita sihat ni, boleh main solat secara berjemaah, maka kita kena bersyukur, kembalikan nikmat itu, kesyukuran itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah tak bagi nikmat sihat kepada kita, kita pun tak dapat datang untuk solat pada malam ini. Sama juga lihat balik, bila muazzin azan pada setiap hari, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kena usahakan supaya jangan kita meninggi diri dengan amalan yang kita lakukan. Dan kalau kita nampak orang-orang lain yang buat benda yang tak elok, maka antara benda yang boleh kita buat adalah, pertama, kita tidak bersetuju dengan maksiat yang dia lakukan. Kita bukan benci tubuh badannya, kita tak bersetuju dengan dosa yang dia lakukan. Dan kita mendoakan mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada dia, satu hari nanti dia akan bertaubat, dia akan membaiki dirinya. Dan kita juga mohon doa agar Allah pelihara diri kita supaya tidak melakukan benda-benda yang sama. Kita lihat hari ini, mungkin ya, sebahagian masyarakat dia cepat sangat kecam apa-apa isu sekalipun. Contohnya bila tersebar video anak muda terkinja-kinja bertemu dengan artis pujaan mereka, jadi mereka cepat mengecam, menghina itu dan ini. Kita kena ingat balik, boleh jadi hari ini kita okey, tapi tak tahu anak cucu kita macam mana. Jangan kita menghina orang lain seolah-olah kita boleh sahkan saya dan keseluruhan generasi saya nanti semuanya terpelihara. Maka itu benda yang boleh kita berikan perhatian. Jangan cepat memandang rendah, memandang hina kepada orang lain, sebab kita pun tidak tahu bagaimanakah pengakhiran yang akan dilalui oleh kita semua. Baik. Situasi hari ini, bagaimana kita nak menghidupkan jiwa kita supaya tak keras sangat hati kita? Antaranya ialah kita ambil tahu kisah-kisah orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Orang-orang soleh yang masih hidup ni, wallahu ta'ala alam, macam-macam boleh berlaku. Tetapi mereka yang telah meninggal dunia, itu menjadi suatu bentuk suntikan semangat kepada kita untuk mengikuti,
mereka punya kesungguhan. Ya. Bolehlah nanti nak carikan bagaimana amalan-amalan orang soleh yang telah meninggal dunia yang ada di Malaysia dan seumpamanya. Tengok mereka dalam sehari berapa banyak zikir yang dilakukan, yang dilaksanakan. Ya. Sebab kita nak isi masa kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu hadis yang telah kita bincangkan pada malam ini, yang berkenaan dengan penciptaan manusia dan perkara-perkara yang ditetapkan kepada manusia. Baik. Okey. Tadi kita sebutkan doa kan, doa yang kita boleh amalkan ya. Jadi di sini saya bacakan ya. Doa yang pertama ini dirujuk daripada ayat Quran surah Ali Imran ayat yang ke-8. Apa doa tersebut? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pesongkan hati kami sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang melimpahkan pemberiannya. Baik. Doa yang berikutnya, doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dini, ala ta'atik. Yang daripada riwayat Imam Muslim ni, sarrif qulubana ala ta'atik. Kemudian yang berikutnya riwayat Imam Tirmizi, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku kepada agamamu. Di sini beza qulubana dengan qalbi. Apa bezanya? Qulubana merujuk kepada kami. Kami ramai. Walaupun kita doa seorang diri, boleh digunakan lafaz kami dengan niat. Masa itu kita doa dan mewakili orang-orang yang lain. Kita doakan juga kepada mak ayah kita, ahli keluarga kita, rakan-rakan kita. Dan kalau doa seorang diri, kita sebut Allahumma tsabbit qalbi. Jadi doa ini insya-Allah sama-sama jadikan doa harian kita. Mudah-mudahan ya Allah Ta'ala memimpin kita dan menetapkan kita pada agama Islam ini dan akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Baik, seterusnya kita akan masuk pada hadis yang berikutnya, hadis yang kelima. Hadis yang kelima berbunyi daripada Ummi al-Mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa min fa huwa raddun." Wa fi riwayatin li Muslimin, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa radd." Sesiapa yang mengadakan pembaharuan dalam urusan agama ini yang bukan berasal darinya, maka ianya tertolak. Barang siapa yang beramal dengan amal yang bukan berasal dari agama kami, maka amalan itu tertolak. Maka ini hadis yang kelima yang dimuatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Arba'in An-Nawawiyah, menunjukkan kepada kita bahawa antara perkara utama dalam agama kita ini adalah nak menjaga keabsahan, menjaga autentisiti agama ini, supaya tidak ada penambahan-penambahan baru yang bercanggahan dengan dasar-dasar agama kita. Kalau tuan-tuan dan puan semua nak lebih mengkaji perkara ini, maka boleh kita rujuk dalam perbahasan ilmu fiqh, ilmu usul fiqh, ya, yang akan membahaskan bagaimana kita nak memahami dari dalam agama dan bagaimana kita nak berinteraksi. Dan benda ini kalau dalam ungkapan yang lebih spesifik dan lebih panas, inilah ungkapan bid'ah lah ya, bid'ah. Namun begitu perlu dihadapi perkara ini, dibincangkan dengan secara teliti lah, secara berdisiplin. Tak boleh kita dengan bermudah-mudahan ya, kita menggelarkan amalan orang itu sebagai bid'ah yang sesat terus masuk neraka. Itu perkara yang kena teliti dah, tak boleh kita bermudah-mudahan melabelkan orang lain sesat terus masuk neraka. Baik. Namun di sini perkara yang kita kena bagi perhatian bahawa agama ini dia ada dia punya dasar-dasar dia.
Sumber perundangan Islam yang utama, yang muktabar, ada 4 nama dia. Kalau kita nak mengkaji hukum-hukum, kalau kita nak mengkaji panduan-panduan ibadah, ada 4 sumber ini yang utama. Apa dia? Pertama sekali adalah Al-Quran, ya. Yang kedua adalah As-Sunnah. Yang ketiga apa dia? Ijma'. Dan yang keempat ialah Qiyas. Ini 4 sumber perundangan Islam. Namun begitu, keempat-empat perkara ini pun kena dikuasai dengan sebetulnya. Sajalah nak selit sikit bagi kita, kan. Kalau kita terjumpa 2 dalil dalam agama, sama ada hadis ke ataupun ayat Al-Quran, ada dalil sunnah yang secara zahirnya nampak bertentangan, apa kita nak buat? Apa kita nak buat? Ayat Al-Quran yang secara zahirnya nampak seperti kontra antara satu sama lain, macam nak buat? Antaranya ialah kita kena teliti balik dari sudut nasikh wa mansukh, kena ada ayat Al-Quran yang diturunkan untuk menasahkan hukum sebelumnya. Dan baru-baru ni lah saya duduk mengaji dalam subjek qawaid fiqhiyah. Pensyarah tanya, macam mana kita nak berinteraksi kepada hadis ataupun dalil yang menyatakan, kalau kita menyentuh, minta maaf, kemaluan kita, adakah kena berwuduk ataupun tidak? Macam mana? Adalah, mazhab-mazhab ada dia punya dalil dia, kan. Jadi itu antara perkara lah yang mencetus kami untuk berfikir, bagaimana memang ada hadis ataupun dalil yang menunjukkan situasi yang difahami oleh para ulama. Ada yang berpegang kata kena wuduk balik, ada yang kata tak perlu wuduk balik. Jadi kita nampak betapa luasnya perbincangan fiqh dalam Islam ini. Jadi kita nak kembalikan kepada tadi itu, sumber perundangan Islam ini ada 4, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dan semua benda ni pun ada dia punya asas-asas dia. Tak boleh sewenang-wenangnya kita buat formula sendiri, tak boleh. Sama juga agama kita, tak boleh kita bersenang-senangan mencipta banyak benda yang baru, yang tidak ada dasarnya. Sebab nanti masyarakat akan keliru. Adakah ini panduannya daripada Al-Quran dan As-Sunnah? Adakah sekadar adat semata-mata? Ya? Jadi kena kata apa? Kena sederhanalah dalam tindakan kita, tidak berlebihan dalam mana-mana ekstrim, ya. Itu adalah hadis yang berikutnya, iaitu tentang dijaganya agama kita ini. Kena jaga agama kita. Tak boleh kita bermudah-mudahan menukar-nukar apa yang ada dalam agama kita, sebab ada panduannya. Banyaklah contohnya. Yang pastinya ibadah-ibadah yang memang telah disyariatkan, ibadah-ibadah fardu. Solat subuh 2 rakaat, tak boleh tambah 3. Solat Isyak tak boleh tambah jadi 6. Ibadah haji, manasik haji, tak boleh kita ubah buat di tempat lain. Semuanya itu ada panduan-panduan yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Yang ini kita kena jaga. Al-Quran, Al-Quran. Bagaimana Al-Quran ini terpelihara? Macam mana? Daripada penyelewangan. Antaranya adalah dengan adanya para hufaz, para hufaz, yang mana mereka menghafaz Al-Quran. Memang sebati dah, memang dah masyi dah, memang sebati dah dalam diri mereka dengan bacaan Al-Quran. Jadi bila ada sebarang bentuk penyelewangan dalam Al-Quran, maka mereka boleh kesan. Memang juzuk 1 tu memang dah baca, dah sebati dah dengan jiwa dia. Dan pada hari itu dia ditunjukkan dengan sebuah cetakan
kononnya itu adalah mushaf Al-Quran, tetapi sebenarnya telah dimasukkan ayat baru oleh musuh Islam. Jadi para hufaz ini semasa mereka membaca Al-Quran tersebut dah boleh kesan dah adanya penambahan yang baru wujud dalam Al-Quran. Itu adalah satu cara bagaimana kita nak memahami bagaimana Al-Quran itu dipelihara dengan adanya para hufaz. Oleh itu insya-Allah kita sokong segala usaha untuk melahirkan para hufaz. Sebalik berikan sumbangan yang kita boleh. Ya, baik. Okey. Jadi kembali kepada perbincangan tadi, kalau saya katakan sebagai istilah yang lebih kontroversi hari ini, kita orang kata apa? Untuk sembang pasal ni lah, bid'ah-bid'ah kan. Dulu pernah anggatkan benda ni kan. Jadi benda-benda macam ni pun kita kena berhati-hati. Jangan mudah terbuai, terhanyut dalam perbalahan yang wujud. Tak boleh kita mudah-mudahan menyatakan orang itu sesat dan akan masuk neraka semata-mata amalannya itu tidak ada dalil yang khusus. Tak boleh. Kita kena berhati-hati dan kena bincangkan perkara ini secara akademik. Apakah rujukan kita, apakah hujah kita, ya? Baik. Jadi, tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah alhamdulillah pada malam ini telah kita bincangkan tadi hadis yang kelima tentang peringkat-peringkat penciptaan manusia. Kemudian hadirnya malaikat yang ditugaskan untuk meniupkan roh dan menetapkan 4 perkara. Jadi daripada perkara itu kita akan terbina keyakinan bahawa rezeki ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ajal kita pun ditetapkan oleh Allah SWT, amalan kita dan pengakhiran kita. Namun tadi kita bacakan juga hadis yang lain yang menyebutkan Nabi menyuruh kita untuk berusaha, kerana seseorang itu akan dimudahkan kepada apa yang dia akan dapat. Oleh itu kita insya-Allah kita azamkan setiap hari kita ini dipenuhkan dengan amalan-amalan kebaikan. Tak kira lah kita kerja apa pun, benda-benda wajib jaga. Ya. Seandainya ada dalam kalangan kita yang berkhidmat sebagai pemandu kenderaan kan, Grab ataupun seumpamanya, penghantar makanan dan apa-apa sahaja bentuk pekerjaan yang ada, benda-benda asas ni kena jaga. Solat jaga betul-betul, solat fardu. Tak boleh nak kata saya sibuk saja, saya tak mau sembahyang, tak boleh. Kena jaga betul-betul. Ya, itu kita punya sempadan yang kita kena jaga. Walau apa pun pekerjaan kita yang halal, insya-Allah solat kena jaga betul-betul. Mudah-mudahan dengan kita menjaga benda-benda yang asas ini dengan niat yang betul nak cari rezeki yang halal, maka pekerjaan itu dikira sebagai ibadah. Itu dia. Dan selebihnya isi masa kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Saya nak cuba kaitkan dengan perbincangan orang kata apa, motivator barat. Antaranya dia mengemukakan untuk kita jaga produktiviti kita. Panduannya ialah kita laksanakan apa yang kita boleh di mana sahaja yang kita ada dengan apa yang kita ada. Kita buat tak kira dekat mana kita berada, dengan apa yang kita ada, dengan apa yang kita boleh buat. Jadi saya cuba serap benda ini dan bukan kata Islamkan dia lah, maksud kata cuba aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kalau kita sedang bermusafir, tak kira lah musafir dalam negara ke, musafir ke luar negara ke, biasanya apa yang berlaku semasa musafir? Kita terhad, betul tak? Kita tak boleh nak lama solat sunat, melainkan solat sunat dalam kapal terbang, solat sunat seumpamanya. Namun kita boleh faham, bila kita bermusafir ni, banyak aktiviti yang kita biasa buat ni terbatas. Okay. Namun di sana kita boleh gunakan apa sahaja cara yang kita boleh buat. Contohnya sedang bermusafir dari Kuala Lumpur ke Johor.
3 jam perjalanan dalam bas, contohnya naik bas. Jadi dalam bas nak buat apa? Takkan nak hilangkan 3 jam macam tu saja. Maka boleh buat benda yang kita boleh buat. Seandainya sesuai untuk baca Al-Quran, baca Al-Quran. Contohnya nak pegang Al-Quran yang sepenuhnya mushaf yang bahasa Arab, tak boleh, tak ada wuduk. Maka cari mushaf yang ada tafsir. Sebagai ulama menyebutkan kalau cetakan itu ada banyak tafsir, maka dibolehkan untuk kita menyentuh dalam keadaan berhadas kecil. Maka guna yang tu. Kalau yang tu pun susah nak bawa, nak pegang, takutlah kan. Kalau bawa dalam beg terjemahan Al-Quran, nanti nak pergi tandas susah. Sebab nak masuk dalam tandas tak boleh pula kan. Nak kena cari tempat nak letak tafsir Al-Quran susah. Maka guna apps kita dalam phone. Banyak cara yang ada. Kemudian nak baca pula, saya pun tak rancang ni, macam mana ni. Baca yang kita biasa baca surah Juzul Ammah, boleh baca yang tu. Kalau yang tu pun tak boleh juga, macam mana nak buat? Cari YouTube, dengar bacaan masyayikh, supaya kita dapat pahala mendengar bacaan Al-Quran. Dan telinga dan hati kita dilembutkan dengan bacaan Al-Quran. Kalau yang tu pun susah nak buat, apa lagi kita boleh buat? Kita boleh berzikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seronoknya ada tasbih, biji tasbih kan. Sebab itu menjadi sokongan kepada kita untuk terus berzikir kan. Kalau yang tu pun tak ada, nak guna apa? Guna jari. Kalau jari pemalas juga, nak macam mana? Aduh. Tasbih tak ada, orang tak mau zikir. Jari ada pun tak mau juga. Lepas tu nak buat apa? Zikirlah mana yang boleh kan. Lepas tu baca Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Itu kan tidak nambah kan. Contohlah kan. Tapi apa yang kita nak beritahu kat sini, kita kena nampak setiap peluang hidup yang Allah bagi kat kita ni, kita kena isi dengan benda-benda yang baik. Berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bagi contoh yang lain. Saya kemukakan contoh-contoh yang praktikal pada hari ini bukan sebab nak saja-saja sembang tak. Nak bagi idea kepada kita semua ni supaya hidup kita ni lebih produktif. Contohnya kepada si ayah, pada hari itu kena masak. Dia nak buat ekstra tugasan kan, kena masak ke, basuh pinggan ke. Dia rasa cemuih. Orang kena kata cemuih ni bosan lah kan. Masa-masa tu bukan dia punya tugasan harian dia. Jadi masa dia memasak tu, dia boleh pasang YouTube kuliah Ustaz Azhar ke. Jadi sambil memasak tu, dia dapat ilmu. Semasa memandu, umpamanya saya nak main ke sini kan, supaya nak memantangkan kefahaman saya, apa yang saya nak baca pada malam ni. Jadi daripada pagi tadi saya memandu, saya akan turn on YouTube tu, syarahan ulama-ulama tentang hadis yang kita nak bincangkan malam. Jadi saya mengisi masa saya itu untuk tujuan ibadah. Okay? Itu adalah contoh yang boleh kita lakukan ya. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan kita lepas ni kita lebih bersungguh-sungguh lagi untuk mengusahakan kehidupan yang terisi dengan ibadah. Sebab apa kita ingat balik, kita tak tahu akhir hayat kita macam mana. Sebab itu kita kena usahakan untuk mendapat husnul khatimah. InsyaAllah hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Dan insyaAllah saya rasa baru saja masuk waktu masyarakat kan. Boleh lagi azan insyaAllah. Dipersilakan untuk azan selepas ini sebab kita nak mendapatkan fadilat menjawab azan dan berdoa selepas azan. Mudah-mudahan mendapat manfaat. Saya mohon maaf atas apa-apa kesilapan yang berlaku. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.